Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pia dan juga Hazwan pada waktu ini di Warna Pagi. Dah 8.32 minit pagi Selasa, dan seperti biasa setiap pagi Selasa kita selang-selikan antara rancangan topik pagi dan juga Inspirasiku. Dan hari ini kita ada Inspirasiku ya. Betul, Alhamdulillah. Seronok kita bila tamu-tamu yang hebat datang ke konti. Kita nak belajar banyak daripada tetamu kita. Betul. Termasuk hari ini, Hazwan pernah tak kaji otak sendiri? Makan otak-otak pernah, kaji otak. Ya Allah, makan otak apa tadi? Makan otak-otak, sedap kan? Sedap tu. Tamu kita hari ni yang bidang beliau, kepakaran beliau dalam mengkaji otak dan tidur. Seronoknya. Hari ini kita bersama yang berbahagia Dr. Rizal Abu Bakar bersama kita untuk segmen Inspirasiku. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke konti. Dan kita pun difahamkan juga Dr. Rizal sebelum ini beberapa tahun lalu pernah bersama DJ Yati dalam Kompas Kesihatan. Okey. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita yang pernah bersama Doktor, kita hari ini Alhamdulillah dapat kembali bersama Dr. Rizal di konti. Tapi untuk segmen Inspirasiku ni maknanya kita nak cerita lebih dalam. Betul. Dan macam pagi tadi pun saya sempat tengok satu doktor sempat quote satu quotation dekat Facebook, tenang itu perlu dicipta, perlu dibaja, perlu dipelihara, biar kukuh di hati, biar teguh tidak bisa digugat lagi. Maksudnya tadi pun nampak satu jam lepas doktor kat depan tengah sembang kan. Maksudnya doktor sempat lagi buat satu quotation. Memang orang kata doktor sentiasa memikirkan macam orang kata kata-kata yang kata-kata motivasi. Untuk acara wajib waktu pagi. Acara wajib waktu pagi. Kita nak merangsang otak kita dulu kan. Dan cek exercise lah. Exercise untuk minda, dan dalam masa sama kita bantu orang lain lah yang nak dos vitamin motivasi pada waktu pagi. Dan kita mulakannya di waktu pagi lah. Itu waktu yang terbaik. Patutlah tadi masa borak-borak dengan doktor. Doktor tak tengok kat cek. Doktor tengok handphone. Tengah upload. Sahaja je. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih doktor sudi bersama sahabat pendengar IKIM dan juga yang sedang menonton di Facebook Live kita pagi ni. Boleh tonton bersama. Dan kalau anda mungkin pernah mengikuti program-program bersama Dr. Rizal ataupun pernah bertemu Dr. Rizal untuk mengkaji otak anda, boleh isi di ruangan komen, termasuk soalan-soalan juga kita raikan. Baik doktor, jom kita berkenalan-kenalan dulu doktor awal ni. Silakan ta'aruf kita. Silakan doktor. Alright, saya Rizal Abu Bakar. Tadi dah sebut dah tadi kan. Saya asal Pulau Pinang kan, sama dengan orang Penang kan, Penang. Tapi lamalah merantau dan sebagainya. Okey. So saya ni anak pemungut jentik-jentik. Bila sebut pemungut jentik-jentik ni kat sekolah, cikgu tanya bapak kerja apa, pemungut jentik-jentik. Dia akan jadi satu acara berjemaah, ketawa beramai-ramai kan. Macam lawak lah bunyi jentik-jentik. Masuk sekolah menengah pun sama juga, kena ketawa. Bila orang tanya ayah kerja apa, pemungut jentik-jentik, kena ketawa. Masuk universiti, metrik UIA pun sama. Masa subjek fiqh kan, belajar dalam bahasa Arab, ustaz tanya kan, kita tak reti lah nak tukar term pemungut jentik ke dalam bahasa Arab. Kalau yang benda-benda lain tu, profession lain senang kan. Yang pemungut jentik bahasa Arab pun tak ada kan. Ya Allah, itu Jadi bila sebut tu ustaz pun gelak lah semua lah. Acara berjemaah juga ya Rabbi. Tapi bermula macam tu lah. Dalam konteks ayah saya pemungut jentik, duduk kuarter, semua satu bilik saja. Miskin lah asalnya kan. Ada masanya macam seekor ikan ni kita makan belah 3, lepas tu separuh makan siang, separuh makan malam. Kan tu latar belakang lah. Dan tapi saya menggunakan benda tu untuk bangkit kan. Berani bangkit sebab rumah saya dekat dengan airport Pulau Pinang. Jadi banyak lepas. Di lepas jadi banyak tengok kapal terbang naik kan. Dan satu hari saya tanya dekat mak saya kan, kata mak cik nak kapal terbang kan. Tu mak saya kata dia tengah dah buat kerja. So biasalah dia lap tangan dia kat kain dia, kain batik. So dia bangun, dia pegang saya, dia kata kita tak mampu, dia kata kan. Dia tak mampu. Dan saya tak faham dan saya menangis waktu tu. Kenapa tak mampu? Tak dapat nak naik. Kenapa tak boleh nak kapal terbang kan? Tapi pada satu malam tu, ada satu ketika tu saya tengah tidur dan saya dengar ada bunyi orang menangis. Teresak-esak, dan saya dalam sama-sama cahaya tu, saya bangun dan tengok nampak mak saya tengah doa dan dia angkat tangan, dan perkataan saya dengar, ya Allah, berilah anakku sepasang sayap besi
kan. So, saya tak faham waktu tu. Tapi selepas saya balik ke Malaysia, balik dari Australia ni, dan bermula daripada tahun 2012, saya terbang ke sana kemari, Pian dan Azwan, menggunakan sayap besi, meratalah pergi sampai ke Australia, sampai ke banyak tempat. Kadang-kadang seminggu tu saya duduk di Kuching, tapi seminggu 2-3 kali datang ke KL. Okey. Terpaksa menggunakan sayap besi. Itu hebatnya doa seorang ibu lah. Masya Allah. Itulah kisah saya kan. Kisah bapa berani bangkit Dr. Rizal dari zaman kecilnya. Untung Doktor Allah kejut bangun dapat dengar doa ibu tu kan. Dan dari situ jadi inspirasi untuk terus berjaya, tak pandang belakang dah. Yang penting sayap besi tu. So doa ibu Dr. Rizal. Mungkin kalau adik-beradik ramai? Adik-beradik ada, saya semua 5 orang. Saya yang nombor 3, tengah lah. Abang 2, adik perempuan 2. Dalam semua ni, saya lah yang belajar jauh sekali lah. Sampai peringkat PhD. So, abang-abang saya dengan adik-adik semua, dia habis sekolah, dia orang berniaga, kerja dan sebagainya. Macam tu. Sebab saya fikir, Pak Mak saya kata pada kecil-kecil, kata, Hang ni bila besar, Hang seorang lah akan pijoh dia tu. Doa juga tu. Itu doa juga kan. Jadi, itu memang lagi dengar terang. jadi bila kata-kata dia macam tu, jadi betul lah. Jadi betul. Saya lah seorang yang duduk jauh dengan lain. Saya yang masuk asrama kan. Sampai pergi berhijrah, pergi ke Australia dan sebagainya lah. Kan? Jadi nak kata powernya doa seorang ibu kan. Orang kata sekarang ni mulut masin lah kan. Mulut masin, jadi dengan mak ni cakap baik-baik lah kan. Betul. Betul. Kata-kata di doa tu kan. Apa yang dikatakan tu dalam apa jua keadaan tu satu doa. Jadi elakkanlah marah. Takut-takut yang marah tu mendoakan. Mungkin kalau sikit lah kita boleh kaitkan dengan bidang doktor kesihatan otak. Bila kita cakap apa-apa ni, macam mana termasuk doa, macam mana benda tu juga boleh mempengaruhi otak seseorang, sama ada yang membacakan doa ataupun yang didoakan tu doktor. Secara saintifik lah. Secara saintifik. Saya ambil satu kajian lah, kajian dibuat tahun 2000. Dibuat di tahun 2000. Didoakan ke atas 3,000 pesakit yang duduk di hospital. So kajian ni dia panggil double blind randomized control. Maksudnya yang dikaji tak tahu dia dikaji, yang peserta pun tak tahu orang yang satu kumpulan lagi dan sebagainya. So pengkaji pun tak tahu dia orang ni siapa. Macam tu, jadi double blind. So apa berlaku? Dia minta doakan orang yang dia tak kenal pun, tak pernah jumpa pun. Ni tahun 2000. Tapi dia orang ni masuk hospital tahun 1996, daripada 1990 sampai 1996. Dan lepas doa ni tahun 2000. Kan? Jadi bila dicek pesakit-pesakit ni, yang mana didoakan, dia orang ni sihat lebih awal, keluar lebih awal dari hospital berbanding dengan yang tak didoakan. Kan? Maksudnya. Dan ni kajian yang dikata valid lah, kajian yang valid dan sebagainya. Dan benda tu menimbulkan macam what? Sebab doa selepas, bukan sebelum kan. Selalu kita doa sebelum kan suatu event berlaku. Ini selepas event tu dah berlaku dan didoakan. Dan impact dia pun sangat luar biasa. So dalam konteks otak kan, kalau kita doa dan sebagainya, dia belakang mata kanan kita ni ada satu bahagian nama right temporal lobe. Kan? Bahagian ni biasalah kalau musim bulan puasa Ramadan kan, orang tak pakai jubah tiba-tiba akan pakai jubah kan? Dan tak pernah pegang tasbih akan pegang tasbih kan. Waktu tu berlaku peningkatan aktiviti spiritual tu. Waktu itulah bila kita scan otak manusia, kita akan dapati bahagian belakang mata ni, kanan ni, nama right temporal lobe, dia akan aktif. So benda-benda yang berkaitan dengan spiritual akan ada aktiviti kat situ. Kalau aktiviti itu rendah, kita akan nampaklah orang tu memang dia akan lewat-lewatkan sembahyang, dia akan jauhkan diri pada aktiviti agama dan sebagainya. Kalau kita berjaya aktifkan bahagian tu, dia akan lebih dekat dengan agama. Ini dalam konteks kajian sains dan sebagainya lah. Tapi kalau orang tu terkenyit-kenyit matanya, tak ada kaitan doktor ya? Terkenyit, dia ada penyakit lain lah. Itu mata. Okey. Masya Allah, dahsyatnya kuasa doa dan pada diri seseorang. Mana kajian saintifik pun dilakukan, apatah lagi bila cerita tentang keberkatan doa tu lagi luas yang kita perlu ketahui. Baik, kita selang-seli lah kan, kiranya kita nak kenal Dr. Rizal dan juga dalam masa yang sama belajar tentang otak dan juga
tidak ni saya kita tanya pasal tidak pula. Okey, dan Okey. juga mungkin doktor nak tahu jugalah sebelum masa bila doktor cerita tentang pengalaman doktor semasa kecil, macam orang kata pelbagai ujian ditempuh kan. Masa kecil dulu doktor nak jadi apa sebenarnya? Mungkin cerita doktor lah. Biasa kalau macam tanya kadang-kadang Kalau nak jadi cikgu doktor tanya. ke, cikgu tanya doktor pun nak jadi saintis ke, angkasawan ke. Macam doktor sendiri apa cita-cita doktor? Dia biasa kan kalau dulu-dulu zaman saya dulu kan. Betul 80-an, 70-an ni orang kata nak jadi cikgu, nak jadi askar, nak jadi doktor. Paling terror sikit pilot lah. Terror sikit. Macam saya keluar sikit saya kata nak jadi pensyarah. Tapi saya tak tahu pun pensyarah tu apa. Tapi nak jadi pensyarah. Dan saya berakhir dengan jadi pensyarah lah kan. Saya punya pensyarah di universiti. Saya mengajar di Australian National University dan mengajar di universiti di Malaysia juga. Banyak tahun lah kan. So itu antara cita-cita yang jadi kenyataan. Tapi sebenarnya kalau dipikirkan balik sebenarnya bukan pensyarah dalam konteks pensyarah yang dipaham pada hari inilah. Tapi dalam konteks orang yang akan berkongsi ilmu dengan manusia lain, itu yang saya faham balik bila saya renung balik apa yang saya nak sebenarnya. Masya Allah. Itu dah dicetuskan sejak dari zaman sekolah dulu lagi. Okey. Itu sedikit sebanyak pengenalan Dr. Rizal Abu Bakar, tamu kita untuk inspirasi ku hari ini. Dan sahabat-sahabat juga kalau nak berinteraksi boleh tuliskan komen anda rajin. Ada yang catat apa yang doktor sebutkan tadi kan. Nanti kita sambung lagi insya-Allah untuk pusingan kedua, inspirasiku. Ya, bersama dengan Dr. Rizal Abu Bakar dan anda boleh sharekan juga video ini di Facebook anda untuk kita sama-sama kongsikan manfaat dan juga inspirasi pagi ini kepada sahabat yang lain. Dan kalau ada soalan anda boleh ajukan di WhatsApp dan juga di Facebook. Tentang otak, tentang tidur. Ada yang tak cukup tidur malam tadi kan. Rasa pagi ni macam tak segaknya. Boleh tanya dengan Dr. Rizal. InsyaAllah kita raikan sebentar lagi. Ya, kita berehat dulu. Kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Info Dia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Wanginya kereta kau Siti. Guna pewangi apa ni? Aku gunakan Bliss. Memang wangi. Bauan berpanjangan sehingga 45 hari tau. Siti, bukan ke Bliss ada pewangi untuk rumah juga? Itu namanya Blissmatic. Produk kedua Bliss. Jenis automatic spray. Ada 4 jenis wangian. Yang tu aku guna dekat bilik tidur dan ruang tamu rumah. Wah, seberwangi Bliss ni ya? Bukan tu je. Bliss sekarang ada pewangi badan juga tau. Ada 40 pilihan bau. Ush, Siti, jadi Bliss ada 3 produk dah sekarang. Macam mana kalau aku nak jual Bliss ni? Mudah je, layari Facebook Bliss HQ atau hubungi 016 667 5904 sekarang. Kuala Terengganu 100.2. Terima kasih untuk anda masih lagi setia mendengarkan kami pada waktu ini bersama kami dan juga Hazwan ketika ini dah 8.48 minit pagi dan kita masih bersama untuk rancangan Inspirasiku. Kita bawakan kepada anda perunding kanan kesihatan otak iaitu yang berbahagia Dr. Rizal Abu Bakar pagi ini ya. Dan sambil-sambil kita berkenalan dengan doktor kita cari inspirasi. Ya. Doktor ramai juga dah mula bertanya tentang otak, tentang tidur tak cukup, macam mana lena tak lena. Dan sesaat lagi kita raikan juga lah selang-selang dengan perkongsian Dr. Rizal. Mungkin nak cerita kalau zaman remaja doktor, macam doktor sebut tadi, asyik duk kena gelak berjemaah aja bila doktor sebut ayahandanya bekerja sebagai pengutip, jentik-jentik kan. Tapi kat situlah datang inspirasi dan motivasi doktor. Mungkin zaman remaja doktor macam mana? Di mana sambung pengajian dan sebagainya? Saya bila lepas sekolah rendah ni, dapatlah tawaran ke MRSM, ke Penang Free School yang ada brand lah kan. Tapi mak saya kata, hang masuk sekolah agama. Masuk sekolah agama lah kan. Jadi saya masuk ke Al-Masyur Lelaki. Kan? Saya tak nak masuk sebab orang dulu kata sekolah agama tak ada future. Kan tak ada future. Masuk sekolah agama, that's it, masa depan gelap. Kalau masuk MRSM ke masuk Penang Free School, masa depan cerah kan. Tapi mak saya kata tak, rezeki ni mesti daripada Allah kan. Bukan daripada tempat mana kita belajar kan. Jadi masuklah saya ke situ. Masuk dalam situ. Jadi saya banyak terlibat dengan sukan lah. Sukan. So sukan is the way out. Kan untuk Sukan yang paling aktif dan paling popular? paling popular ialah sukan bola sepak. Bola sepak. Pastinya. Ya, kan? Sukan bola sepak. Tapi yang menang ni peringkat negeri sepak takraw. Sepak takraw Jadi jadi kaki libat. saya jadi killer memang jadi naik Johan negeri lah. Waktu tu tingkatan Maksudnya macam bola sepak pun doktor jadi striker lah, penyerang. bola sepak saya jadi last man. Allah. Sebelum Okeylah, kita- saya linesman je doktor. Ke zaman dululah kan. So jadi saya pernah mewakili negeri Pelopinang dalam pertandingan syarahan bahasa Arab sempena Mahal Hijrah. Kan tahun dulu lah kan. InsyaAllah tu kalam Arabi. Tu zaman-zaman tu lah kan. Lepas tu bila nak masuk universiti pun kita dah duduk dekat sekolah agama. So nak masuk pun universiti yang ada latar belakang agama. Jadi pilihlah UIA. Dan jadi masuk UIA. Matrik di UIA. Bidang doktor? Bidang psikologi. Itu doktor, itu memang doktor pilih. Saya ditawarkan law macam Pian. Okey. Dapat tawaran law sebab pandai bicara hari tu. Dapat law. Lepas tu bila saya dah bahasa Arab saya lepas SPM saya pergi ke Kelantan, pergi kursus persediaan untuk ke Timur Tengah sebab nak jadi ustaz kan. Bolehlah masuk tanyalah ustaz program kan. Dia nak jadi ustaz. Ya Allah. Jadi nak pergi ke Timur Tengah belajarlah bahasa Arab 6 bulan kat sana. Belajar di pusat bahasa Arab Nilampuri. Okey. Sebab ke sana juga. Jadi bila masuk UIA ni kan kena buat placement test bahasa Arab dan bahasa Inggeris. So bahasa Arab kita dah champion lah. So tak ada level, dah habis level kan. Exempted kan. Jadi di matrik pula dia kata tak boleh kena ambil IRK, Islamic Review Knowledge kata. Jadi ada kata ambil law, ada kata ambil IRK, saya terperangkap tengah-tengah kan. Tapi dalam waktu yang sama pada waktu tu terbaca dalam satu majalah dia ceritakan movies Jurassic Park. Jurassic Park yang pertama baru nak dikeluarkan dan pada asalnya bila Steven Spielberg design movie tu, dia cerita tu macam ganas sikit kan. Ni makan tu makan dinosaur kan. Tapi bila dia orang ambil psikologis untuk jadi penasihat untuk program tu, untuk movie tu, jadi dia tukar menjadi family movies. Yeah. Jadi saya tengok,
punya pengaruh psikologis besar termasuk dalam filem kan. Betul. Jadi saya kata kalau saya jadi ustaz ni, pendapat dululah. Saya mungkin akan ceramah kat masjid kan. Ceramah kat masjid, jadi yang datang ni pakcik-pakcik, makcik-makcik, orang biasa. Orang sama-sama je datang kan, orang sama. Tapi kalau saya dia ahli psikologis, saya ada latar belakang agama, belajar agama dan sebagainya. Dan audiens saya lebih besar. Dan saya dapat menjalankan aktiviti dakwah tanpa orang tahu bahawa saya sedang berdakwah dengan manusia. Masya Allah, tingginya fikir meniti sampai tahap tu. Maknanya kita fikir pada madu kita lah, audiens kita siapa. Sebab tu doktor pilih psikologi. Untuk menjadi bidang pengajian doktor di universiti. Kalau lebih spesifik lagi, bila cerita tentang otak, lepas tu tentang kajian tidur, di mana pula datang minat tu doktor? Bila saya melanjutkan pelajaran kan, buat masters di Monash University dekat Melbourne. Lepas tu saya buat PhD, dan waktu tu di sana ni dunia perkembangan dunia teknologi brain imaging kan, scan otak-otak manusia ni sangat tinggi. Dan kita tahu dulu ilmu psikologi dibangunkan dengan research behavior kan. Dia orang tengok macam mana tingkah laku manusia, benda tu jadi research. Tapi bila di zoom ke dalam otak manusia, pendapatan tu berbeza sikit. Otak manusia ni bagi informasi yang sangat luar biasa. Kan kita dapat tahu apa sebenarnya berlaku dalam otak manusia ketika dia buat sesuatu, ketika dia sedang fikir, kat mana bahagian dan sebagainya. Dan contohnya macam kemurungan kan. Kita ingat macam kemurungan tu satu, tapi bila kita scan otak manusia, dia ada bahagian-bahagian yang berbeza-beza. Untuk orang lain mungkin bahagian ni, untuk orang lain untuk bahagian lain pula. So ada beza-beza. So benda tu menyebabkan saya punya interest lah. Even saya punya PhD proposal saya yang pertama, saya buat tentang nak tengok the impact of positive psychology kan, ke atas otak manusia dengan scan otak manusia lah. Instead of kita tanya soalan, kita scan. Kita buat program sebelum, kita scan, selepas program positif, kita tengok berlaku tak perubahan dengan scan otak manusia. Itu plan saya lah. Dan kebetulan bila saya dekat sana, saya merupakan permanent resident. Dan saya bekerja kat sana dan bekerja dalam bidang yang melibatkan neuropsychiatry. Jadi kita banyak scan otak manusia lah kan, instead of sembang je, dan kita scan. Bila scan, kita tahu bahawa makanan kita makan ada impact yang luar biasa ke atas otak. Benda yang kita buat, benda yang kita cakap, semua ada impact. Tidur kita ada impact. Cara jalan kita pun ada impact pada otak. So boleh kata hampir semua aktiviti yang kita buat tak ada yang tak ada kena-mengena dengan otak. Jadi kalau kita tak jaga otak, mana kata kita tak jagalah benda-benda lain dalam diri kita. Bahaya pula macam doktor nampak kita berjalan ni, mesti doktor tahu kita ni macam mana. Dan doktor nampak otak kita macam mana tahu. Macam doktor kata yang doktor scan tu, doktor scan macam mana doktor? Doktor betul-betul x-ray lah, doktor x-ray otak ke macam dia mana? ada mesin. Mesin nama dia SPECT, SPECT. Yang kita pernah dengar fMRI, MRI, CAT scan. So ada satu mesin lagi nama SPECT. Khusus untuk otak. mengimbas otak lah. Dan kita boleh tengok dia boleh buat dalam konteks 3D kan. Jadi kita boleh nampak perjalanan darah sampai tak sampai. Dan kita kadang-kadang kan kita dengar iklan sel otak tak bersambung tu kan. Kan. Jadi bila kita scan otak manusia, bila kata darah tak sampai, sel otak tak bersambung tu kan. Jadi kita akan nampak macam bila kita buat image 3D tu macam ada lubang-lubang kat otak kan. Jadi benda tu bagi visual yang menakutkan kepada pesakit lah yang datang kan. Jadi dia akan rasa macam aku nak kena buat sesuatu ni. Kalau cantik macam ni kan. Kalau tak cantik lubang-lubang macam ni. Kalau aku nak yang cantik ni. Jadi bila kita berikan bantuan, intervensi, rawatan dan sebagainya, jadi mudah untuk orang ikut kan. Dan bukan itu saja kan. Bukan untuk kesihatan macam tu kan. Nah, untuk baik pulih keadaan yang tak sihat dan sebagainya, tapi bila kita tahu tentang otak, kita boleh increase kita punya brain performance. Yang ni yang banyak orang mungkin tak tahu kan, sebab kita dah terbiasa dengan otak aku macam ni. Kita ingat kita punya standard macam ni lah. Tak apa jalan je lah. Apa ada kan. Sedangkan standard kita ni, brain operation ni kita boleh tingkatkan satu kelajuan berfikir kan. The speed of the processing tu boleh dilajukan. So benda-benda macam ni lah yang melibatkan aspek diet. Bila kita makan benda betul,
dia bantu the brain processing. Jadi brain processing cepat, kita dapat keluarkan idea dengan bagus, kita dapat cakap dengan baik, bahasa yang kita cakap, bahasa yang kita pilih lebih indah didengar oleh orang lain kan. Ini antara impact-impact yang kita tak perasan kan, yang kita ingat sakit baru dapat rawatan. Kita boleh enhancekan kita punya brain performance. Jadi sahabat-sahabat kita yang sedang menonton Facebook dan sedang mendengar pagi ni, nak tahu tak macam mana cara nak lajukan otak tadi, macam doktor saya mudahkan istilah kan, nak lajukan otak kita supaya kita boleh maksimumkan pencapaian kita, boleh maniskan kata-kata kita bermula daripada otak kita yang sihat. Sat lagi kita kongsilah, kita tanya lebih lanjut dengan doktor. Cuma mungkin sebelum kita berehat untuk pusingan kedua ni, boleh doktor ceritakan macam mana perjalanan pengajian doktor tu, berapa tahun lepas UIA, lepas tu master dan di Australia dalam kajian dan pengajian doktor ni. Okay, saya lepas belajar, saya kerja dulu. Tapi saya banyak fikir kan, macam hidup kita ni macam dah diprogram. Pergi belajar, lepas degree, lepas tu you kerja, you kahwin, dapat anak, lepas tu you tua tu habis kan. Kata life is not like that kan. Sepatutnya. Dan jadi saya kerja dulu lah, sebab nak cari, masa tu tak adalah program motivasi apa semua, kita tak terdedah dengan dunia tu kan. Tapi saya banyak berfikir dan saya bekerja, yang pertama saya bekerja di computer lab UIA. Computer lab UIA. Benar kot. Lepas tu saya bekerja di Subang dalam bidang aircraft engineering, so servis kapal terbang kan. Saya ambil psikologi, kerja servis kapal terbang, macam tak ada kena-mengena. Baru nak tanya, tapi doktor sendiri tanya. Lepas tu kerja di Setapak dalam industri pembinaan, construction kan. Lagilah kait. Sampai saya diminta untuk ambil diploma civil engineering. Tu. Dan lepas tu saya kerja dengan Motorola, electronic engineering, tak ada kena-mengena dengan psikologi kalau orang cakap kan. Tapi sebenarnya ada kena-mengena kan. Tapi masa kerja dekat Motorola ni, waktu tu saya dah jadi line manager dan sebagainya. Tapi saya rasa macam tak ada kepuasan kan. Sebab saya sebut tadi, saya nak bangunkan diri, nak bantu orang, nak berkongsi, nak jadi pensyarah tu kan. Jadi saya resign dan saya buat keputusan untuk sambung belajar. Sambung belajar ni pergi ke Monash di Melbourne. Saya buat master di situ. Dan 2 tahun kan. Bila buat master ni, dulu masa zaman saya kan Pian, di UIA dia tak ada thesis kan. Tak ada thesis. Jadi bila ambil 4 years degree, dapatlah masuk ke Monash ni. Tapi bila nak buat internship, dia panggil internship ataupun clinical work, nak kena register sebagai psychologist kat sana, dah saya tak dapat buat sebab psychologist board dia review, dia melihat saya sebagai tak complete, tak ada thesis. Tapi Monash University kata program saya 4 tahun, saya dah fulfill requirement. Jadi dia orang ni bergaduh kan. Boleh tak boleh. Dan saya yang terperangkap. Saya waktu tu tengah kena buat master thesis lah. Jadi yang psychologist board di Victoria, di Melbourne, dia kata kalau nak juga saya kena buat satu lagi thesis untuk postgraduate diploma dalam health psychology. Jadi saya buat 2 thesis dalam satu masa. Bayangkan buat satu thesis pun kita rasa orang Penang kata berdengkoi kan. Ni buat 2 thesis. Ni buat 2 thesis kan. So rasa kalau bilik saya tu dekat rumah tu kertas penuh lah berterabur sebab nak siapkan. Dan dia dalam masa 3 bulan untuk siapkan. Sebab kawan-kawan selain semua dah pergi clinical work, saya belum pergi lagi kan. Jadi saya siapkan saya punya postgraduate diploma thesis tu dalam masa 1.5 bulan. Dalam masa sama siapkan master thesis, dan alhamdulillah master thesis saya dapat highest distinction without correction kan, walaupun terpaksa buat 2 thesis. Itu semua di Australia. Semua di Australia waktu tu. Dan waktu tu saya melihat bahawa kita sebenarnya patut dilatih untuk mencipta dan membina kehidupan. Bukan belajar untuk mencari pekerjaan, tapi belajar untuk mencipta kehidupan lebih baik, lebih bermakna. Untuk diri kita dan juga untuk orang lain juga. Cakap tentang orang lain, kejap lagi pun kita tanya juga tentang macam mana doktor membina keluarga kan. Lepas tu dan juga soalan-soalan berkaitan dengan otak kita kejap lagi ni, termasuk ada yang tanya di Facebook ni, doktor, macam mana doktor nak bezakan, doktor pernah tak scan macam mana keadaan otak
yang sihat, lepas tu otak yang murung dan otak orang gila. Pernah tak doktor ada pengalaman tu? Kejap lagi kita tanya lebih lanjut untuk segmen Inspirasiku, dan jangan lupa untuk terus share dan juga tonton Facebook Live kita pagi ni di page IKIM FM. Ya betul. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Euphoria Islami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال Perhatian pemilik dan founder-founder bisnes. Masa PKP jualan anda berkurang, pelanggan juga makin berkurang, macam untung pun dah hilang, dah buat marketing tapi tiada orang. Bisnes Kasih naik balik dengan strategi-strategi dan teknik-teknik pemasaran digital yang terkini dan efektif. Temui saya, Sifu Jamal di depan laptop dan handphone anda dalam seminar online businesskasihnaik.com. Follow kami di FB, IG, Telegram dan juga website dengan taib Sifubet. Sifubet, guru digital marketing anda. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan kami pada waktu ini. Bertemankan Pia dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan selain daripada radio, anda juga boleh dengarkan kami ataupun anda boleh tonton kami secara live di Facebook IKIM FM pagi ini. Kita ada rancangan Inspirasiku bersama dengan Dr. Rizal Abu Bakar. Ingat, ini rancangan Inspirasiku, bukan rancangan kesihatan. Sebab ramai yang tanya kat soalan dekat WhatsApp, kesihatan, Facebook semua kan. Semua soalan-soalan pasal kesihatan begini ya. Tak apa, kita raikan juga. Kita selang-selang. Boleh doktor? Boleh. Doktor kata boleh je. Boleh je. Separuh-separuh. Tapi ramai juga yang bertanya tadi di WhatsApp pun, Syaz tanya macam mana inspirasi doktor dapat belajar daripada orang tua doktor. Lepas tu mungkin siapa idola doktor, kalau boleh jawab ringkas. Siapa inspirasi doktor? Sedari kecil sampai dari kecil. Saya rasa kalau saya nak rakamkan, nak berikan anugerah tu, saya akan berikan pada ayah saya lah. Sebab bermula sebagai seorang yang miskin, tapi dia mengubah nasib keluarga. Sebab ayah saya antara pelopor industri kuotiao halal di Pulau Pinang tahun 70-an. Waktu itu industri halal tak pernah dibincangkan. Jadi ayah saya bersama kawan dia wujudkan entiti bisnes mengeluarkan kuotiao halal.
di Pulau Pinang pada waktu tu. Dan bila saya tanya dia, saya yang kena kerja tu sebab saya kena potong kotak. Ya ke? Tu ingat tu. Tu ingat. Sebab bila balik sekolah ke apa, cuti ke, tak ada ruang untuk bermain kan. Kena pergi potong. Sebab tak ada mesin pun susah dapat waktu tu. Jadi terpaksa gunakan mesin yang ada je ala kadar. Jadi terpaksa manual lah. Dan satu hari saya macam meluak sangat kan. Meluak sangat kat ayah saya. Asyik-asyik kena saya je kan. Saya tanya kat ayah saya kan, ayah saya ni garang. Kan? Bahasa dia lah bahasa tangan kan. Pulah telinga, cubit tu bahasa dia lah. Jadi bila saya tanya dia, saya kata, bapak ni kan, apa nak kena buat semua ni, bapak ke ada kerja kan. Bapak saya, saya duk tunggu bila saya kata macam tu, saya macam nak kena lukuk kepala dah kan. Dah expect dah. Tapi dia lap tangan-tangan dia tu. Dia tak gunakan tangan untuk ketuk. Dia pegang saya. Untuk first time saya rasa ayah saya pegang dengan penuh kasih sayang. Dia pegang, dia kata bapak buat ni untuk ummah, dia kata. Saya waktu tu tak faham rumah ke apa, tak faham kan. Tak faham. Dengar je lah, tadah telinga lah. Tak faham langsung. Tapi bila saya di Australia, ayah saya masih hidup waktu tu, ada satu ketika tu saya dapat tawaran pergi untuk training ke Harvard Medical School kan, tahun 2010. Bila balik ke Canberra waktu tu, ke Melbourne waktu tu, bila balik semula saya fikir, kenapa saya yang dijemput Kenapa saya yang dijemput? Ada ramai orang. Waktu tu ada seorang profesor dari University of Sydney. Itu saya pula. Dan macam tak kenal lah sebab saya bukan orang putih kan. Masa tu fikir tu perkataan yang saya selalu jumpa, dengar orang sebut adalah ummah. Kenapa perkataan ni? Jadi bila saya waktu tengah malam ni bangun untuk fikir-fikir, baru saya ingat benda ni lah ayah saya sebut kan. Dan benda itulah menjadi satu kunci baru pada saya, menjadi penyebab untuk saya balik ke Malaysia. Walaupun saya dah PR kat sana, kan hidup bahagialah kan, rumah kat sana lah. Rumah kerajaan tolong bayar, kereta guna kereta dia, minyak dia tolong isi kan. Jadi tak ada sebab lah untuk balik kan, nak tinggalkan benda tu. Tapi benda tu bila saya balik semula ke Australia dari Harvard tu, saya fikir kenapa aku dijemput ni? Mesti ada misi yang Allah nak bagi kan. Bila tengyang balik apa yang ayah saya kata, saya pulang balik ke Malaysia, istiqarah semua, pulang. Dan kebetulan satu hari ni saya ikut satu program dengan kawan-kawan dari universiti lain. So dalam perjalanan waktu tu dekat Shah Alam, nak pergi ke tempat training pun di Shah Alam. Jadi dalam kereta tu, kawan ni dia kata, kau ni bang, kau ni apa yang kau nak sebenarnya? Macam tamak je kan, dia kata. Kau pergi belajar jauh dah, pergi sampai Australia lah, pergi Harvard pun masuk, Universiti Pennsylvania pun kau pergi, macam-macam tempat kau pergi, macam-macam benda kau belajar. Kau balik sini ambil kursus-kursus macam ni lagi. Kau nak apa sebenarnya dalam hidup? Kan? Lepas tu saya pun terfikir kan. Diam, saya kata kat dia. Nama dia Amir. Saya kata, Amir, salahkah kalau saya balik untuk mewakafkan diri untuk ummah kan? Dia tengah bawa kereta waktu tu, dia macam terkejut, macam terberik sekejap. Tersentak. Kan? Tapi the moment saya kata benda tu kan, Pian dan Wan selepas tu bermula episod saya terbang sana, terbang sini, untuk berkongsi ilmu tentang otak dan kesihatan otak ni kan, the brain performance dan sebagainya. Benda yang jarang orang kongsi kan. Dari kesedaran untuk ummah tu, masa tu pula keluar sayap besi doktor ke sana kemari untuk berkongsikan manfaat pada ummah. Dan bila doktor mengaji di Australia sampai ke PhD di Australian National University, dan lepas tu ke Harvard Medical School, yang katanya situ jadi turning point untuk doktor mendalami bidang kajian otak ni. Doktor bawa family ke masa tu? Tak. Belum lagi? Bila saya pergi ke sana, waktu tu di Canberra lagi kan. Jadi tinggal lah semua. Masa belajar di Australia, doktor dah kahwin lah masa tu? Dah kahwin. Anak dah 4 waktu tu kan. Oh ya, mana kahwin di Malaysia? Jumpa Kak Ida di Malaysia. Dok, so bawa family semua belajar. Macam mana cabaran doktor tu dalam sibuk belajar dan family tu? Saya kira macam pelajar yang tua lagi bangka lah kan. Oh ya Allah. Kenapa? So pergi dengan family. So masa 2002 saya mula pergi ke Australia. Dan waktu tu anak sulung saya dah kena masuk sekolah. Jadi sistem di Australia pada waktu tu dia tak cover kos pendidikan untuk pelajar luar negara kan. Jadi kita yang kena tanggung sendiri. Saya dapat allowance dari JPA $1,200
sahaja sebulan. Okey. Sewa rumah 980. Tinggal berapa? Dia tinggal berapa? Ya Allah. Jadi saya la buddha lah bahasa Arab kan, tidak dapat tidak. Terpaksa kerja. Jadi saya kerja kilang roti. Masuk kerja 9 malam, habis 5 pagi. Kan? Jadi teringatlah cerita pendekar Bujang Lapuk kan, menggali roti punya silat tu. So balik rumah je, isi saya kata bau yeast je kan, bau yeast. Tengah tepung penuh dan sebagainya. Tapi itulah pengorbanan kan. Ya, jadi pelajar, kerja, nak uruskan pelajaran, sama-sama kena pergi buat clinical work dan sebagainya. Tapi cabaran itulah menyebabkan hidup ni rasa manis kan. Okey. Sebab fokus waktu tu aku serving because as a servant of God. That's what you do, you serve people kan. So dan saya fikir benda tu dan kerja pukul 9 malam, balik 5 pagi. Pagi-pagi tu bawa balik roti banyak-banyak, pergi hantar kat rumah student-student Malaysia. Jadi macam Santa Claus pula kan. Pergi hantar roti, pergi bagi kan. Letak kat depan pintu rumah dia orang, gantung. Nanti mesej dia orang, okay, roti ada depan pintu. Pagi-pagi besok happy je kawan-kawan tu kan. Saya tak kerja, dia susah hati je kan. Allah. Itu antara cabaran kita lah doktor, nak mengajar, nak mengaji, belajar. Lepas tu dengan keluarga juga terus bersama. Bila buat PhD lain pula. Bila buat PhD, saya ada 4 pekerjaan yang saya buat. Ya Rabbi. Saya mengajar di universiti. Saya jadi clinical psychology. Kan? Saya jadi sleep scientist. Dalam masa sama, saya part of the school system punya advisors. Ada Islamic School of Canberra. Jadi yang tu tak ada pendapatan lah, tapi dia menuntut kita untuk sentiasa contribute. Kan? So tapi dalam masa sama buat PhD. Kan? So dan isi saya pun bekerja kan. So memang luar biasa lah. Macam mana doktor aturkan jadual kerja doktor? Sebab macam pagi tadi pun kita ada kongsikan tentang cara bekerja yang efektif. Antaranya jangan buat kerja yang banyak kerja dalam satu masa. Tapi macam mana doktor boleh agihkan masa, dan apa sebenarnya sumber kekuatan doktor pada waktu tu? Apa yang doktor fikirkan pada waktu tu? Saya banyak belajarlah tentang pengurusan masa dan sebagainya kan. Tapi saya dapati pengurusan masa efektif bila kita meletakkan solat di depan. So masa kita letakkan solat dulu, baru benda yang kita nak buat. Kita letakkan solat, baru benda kita nak buat. Tak solat, baru benda nak buat. Kita utamakan yang utama. Yang tu utama sebenarnya dulu. doktor. Bila sebelum ni kita solat ni sambil-sambil lah. Kan ada masa kita pergi solat kan. Jadi bila saya mula tukar macam tu, so benda yang nampak sukar, macam tak masuk akal, susun cantik je. Jadi dia macam benda yang tak terjangkau dalam konteks, kalau kata macam research moden tentang pengurusan masa, benda tu tak ada dalam literature kan. Tak ada dalam kajian yang dibincangkan. Tapi bila dilakukan, saya rasa keberkatan masa tu ada. Jadi kita boleh buat banyak benda dalam waktu yang sangat singkat. Sebab dulu kita selalu tertanya-tanya macam mana ulama kan, macam Imam Nawawi dia tulis puluhan kitab kan, tapi dia meninggal awal. Macam mana? So mungkin inilah rahsia dia, bila kita mengutamakan benda yang utama dan benda-benda lain Allah susun untuk kita kan. Bila akhirat tu kita jaga yang utama, dunia yang lain insya-Allah settle kan. Okey doktor, kejap lagi. Itu cerita kita menarik sekali, motivasi kita pagi ni yang kita dapat daripada Dr. Rizal Abu Bakar. Kalau nak, ramai yang tanya kat Facebook doktor, Facebook Dr. Rizal Abu Bakar, DR Rizal Abu Bakar kan. Okey, sambil-sambil tu terus bersama kami untuk persingan berikutnya. Lepas ni kita cerita tentang otak je. Jadi memang kita nak cerita tentang otak. Ada juga yang bertanya kalau tadi tentang macam mana otak sihat, otak orang murung dan mungkin otak orang yang kurang sihat dari segi mentalnya. Ada juga yang tanya macam mana kalau otak ulama yang rajin bertahajud, rajin qiyam, rajin baca Quran dan sebagainya. Doktor nak kongsikan pengalaman doktor lah dalam kajian mengurusi otak ni sebentar lagi insya-Allah. Ya betul. Untuk anda semua jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Euphoria Islami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 kasih hamparan hidupmu laluan berduri, utusan Allah kami syukuri, engkau digelar Rasulullah, engkau jua kekasih Allah, lahirmu bak cahaya pancaran hidayah, luhuran syafaat pembekal inayah, perjuanganmu wadah buat ummah, sulaman pedoman muslimin muslimat. Wahai insan bergelar Rasulullah, budimu disanjung, pembawa barakah. Selawat dan salam hanya untukmu ya Rasulullah. Kalimah dan kalam, amalan ummah, itulah syahadat. Kasih sayang, cinta dan rinduku hanya untukmu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak sempurna iman jika kita tidur dalam kekenyangan, sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Sertai kempen Dariku Untukmu, Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Oleh mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini bersama Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dah 9:19 pagi dan kita masih lagi bersama untuk rancangan Inspirasiku, membawakan kepada anda perunding kanan kesihatan otak iaitu Yang Bahagia Dr. Rizal Abu Bakar pagi ini ya. Dan banyak pengalaman yang Dr. Rizal dah kongsikan bersama kita seawal pagi tadi. Jom Doktor, kalau ikut pengalaman Doktor mengkaji otak, macam mana keadaan otak itu berbeza bagi seorang yang biasa, otak sihat, otak seorang alim yang rajin bertahajud, membaca Al-Quran, dan otak yang bermasalah mungkin dengan gangguan ujian, masalah mental, kemurungan dan sebagainya, Doktor. Okay. Saya nak bawa satu kajian dulu kan, satu kajian. Otak orang yang solat, solat dengan faham apa yang dibacakan, dengan tertib, dengan sekadar buat pelakuan, tak faham dan habiskan solat. Ada beza tu pun tak? Kan? So kajian di luar negara ni, orang putih yang buat kajian. Putih kajian. Yang solat tu orang Islam. Allahuakbar. So dia dapati bila manusia solat, dia faham apa yang dia sebut. Kan? Dia rasa pergerakan dia, bukan automatik kan, rasa pergerakan tangan dia duduk kat lutut, dia rasa tangan tu. Bila dia bangun badan dia lurus, dia rasa dan sebagainya. Dia dapati mereka ni dalam konteks otak lebih tenang. Bahasa mudahnya lebih tenang, lebih relax. Otak tu lebih tenteram. Nampak kan aktiviti dia. Dan orang yang solat main macam disebut patuk ayam kan. Cepat naik turun dan sebagainya. Dia tak ada benda tu tak berlaku pada dia. Dia seolah macam orang buat benda-benda biasa. Itu bezanya. Dan kita pun pernah dengar kan dalam ayat Quran kan sebutkan, dan Nabi pernah sebut arihna ya Bilal kan, rehatkan kami. Dan bila orang solat betul,
dia memang duduk dalam keadaan dia memang sedang berehat. Kan? Berlakulah apa yang Nabi sebut kan. Dan kita sebut bila dalam Quran kata ala bi zikrillah tatmainnul qulub kan, dan dengan zikir kita tenang kan, dan benda tu berlaku dan kita nampak pada otak manusia berbanding dengan orang yang baca laju-laju tak faham apa dia baca, dengan orang yang faham menghayati apa dia baca. Ni benda yang Maksudnya secara fizikal otak tu pun nampak bentuk dia pun berbeza doktor kalau kita scan. Ya, sebenarnya aktiviti dalam dia akan berbeza dengan aktiviti orang yang tak jaga solat. Dia solat tapi tak jaga solat dia. Itu baru cerita solat tau. Kan? So balik pada yang tadi kalau kata otak ulama tak pernah di-scan lah otak ulama kan. Cuma kalau kita ambil otak orang berzikir, orang ahli tasawuf yang berzikir dengan orang lain, dia dapati ahli berzikir ni sama otak dia tenang, nampak relax, nampak dia macam bahasa Inggeris dia panggil contentment. Contentment ni macam bahagia lah. Dia dalam state bahagia, relax, tenang. Macam tak ada masalah kan. Berbanding dengan orang yang duduk je, duduk dia cakap lah benda-benda apa kan. Kalau dia cakap benda merapu, kita akan nampak keburukan tu pada otak. Ada bahagian nama limbic system yang jaga bahagian emosi ni. Bahagian ni jugalah yang terkena tadi cakap pasal depression tu. Bila depression, bahagian ni lah akan jadi sangat aktif. Emosi, bahagian emosi ni. Bila bahagian tu sangat aktif, betul tandanya orang ni ada depression lah dan sebagainya. Jadi tadi perbezaan tadi kan. So ada beza antara orang depressed, orang biasa dengan orang yang ada pelbagai masalah mental lain. Skizofrenia lain, depression lain, anxiety lain. Maknanya bila kita scan tu doktor boleh nampak beza dia ketara lah pada situasi berbeza yang dihadapi oleh seseorang. Tadi Azwan nak tanya pasal apa tadi? Boleh tak kita ada soalan di WhatsApp WhatsApp daripada soalan kita ni, soalan dia macam mana dengan adakah membaca ni boleh meningkatkan prestasi pemikiran dan juga ingatan? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak ubah mood kita daripada negatif, daripada marah, nervous, sedih apa semua kepada perkara ataupun mood yang positif? Boleh ke dengan otak kita tu doktor? Boleh. Boleh Pasal baca buku dulu. So cara kita nak, kalau kita bercakap, kita nak bercakap dalam konteks yang sangat berstruktur. Kan kadang-kadang kita tengok ada pengacara bercakap, macam PM bercakap, husband bercakap, nampak macam berstruktur kan. Salah satu cara untuk dapat benda tu lah dengan membaca. So membaca memang meningkatkan kapasiti otak. Kan? Sebab dia macam baja kepada otak. Otak ni sentiasa perlu diguna, di-challenge. Dan dia suka benda-benda yang novel, orang putih panggil novel ataupun novelty, yang jarang kita dengar. Jadi kalau kita baca, bukan kita baca benda yang kita suka je. Kita baca benda yang di luar daripada bidang kita. Kadang otak suka benda tu. Dan membaca ni boleh memudahkan otak. So nak jadi awet muda, kena mudahkan otak. Tu kunci dia kat situ, salah satunya ialah dengan membaca. Memudahkan otak. Tapi baca Facebook yang kutuk-kutuk orang tak mau. Ni baca benda-benda yang boleh meningkatkan kefahaman, menyebabkan kita dapat buat amalan, lakukan benda tu, dan ketiga, kita boleh berkongsi pula dengan orang. Ini maksud dia bacaannya macam tu. Kan? Dalam konteks macam mana kita bila nak tukar mood kita kan. So mood kita ni senang, ada 3 benda mudah yang kita boleh buat. Satu, dia bergantung pada bahasa kita guna. Kalau kita guna bahasa habislah aku, mampuslah aku, itulah yang akan berlaku. Kita dah register lah. Sebab kita bagi tahu kat otak kita, kau tolong mampus kat diri kau. Ya Rabbi. So, otak menerima tu sebagai satu arahan. Jadi pastikan bahasa kita guna bahasa yang betul. Sebab bila kita scan otak manusia, penggunaan bahasa buruk dengan penggunaan bahasa baik beza. Dan kita pun tahu dalam surah Ibrahim kan, disebutkan bahasa yang baik, perkataan yang baik ni macam akar yang menunjang masuk ke dalam tanah kan. Dia punya pucuk dia naik sampai ke atas kan. So, dan benda tu betul berlaku dalam otak manusia. Bila bercakap dalam bahasa baik, dia menyebabkan hormon-hormon yang baik macam dopamin, the feeling good hormon akan keluar, serotonin yang kawal mood akan keluar kan. Dan kalau kita cakap dengan orang kita sayang, oksitosin akan keluar, hormon kasih sayang. So benda ni akan bantu baikkan mood kita. So yang kedua ialah fokus. Kalau kita fokus pada benda buruk lah akan datang kan. So the moment kita terfokus pada benda yang tak baik, cepat-cepat kita alihkan fokus kita pada benda lain. Sebab
where the energy flows, emotion pun flows kat situ. Jadi kalau kita arahkan energi kita pada benda, fokus benda yang tak bagus, semua akan tertumpu kat situ. Benda sebesar ni akan jadi besar. Kita mulalah tambah semangkuk kan, sebaldi dan sebagainya. Dan daripada boleh bangun tu tak boleh bangun, tu terbaring dan sebagainya. So alih fokus. So macam mana nak alih fokus? Kita boleh mula fikirkan benda lain. Satu. Yang kedua ialah ni yang untuk yang ketiga kan, tadi saya kata bahasa, fokus. Dan untuk bantu kita ubah fokus ialah lakukan yang ketiga. Yang ketiga ialah ubah posture badan. Posture badan. Sebab kalau orang duduk dalam keadaan bongkok kan, slouching orang putih kan dia slouch, lepas tu dia tengok bawah, bau jatuh. So dia meletakkan badan dia dalam konteks depression state. Kan? Jadi kesedihan semua tu duduk dalam posture yang begitu. Jadi kita most of the time kita tak sedar, kita dah latih badan kita menjadi kita punya subconscious mind. Kan? Dan jadi badan kita jadi fikiran tak sedar kita. The moment kita lakukan posture badan macam tu, automatik otak akan detect, okay, posture badan macam tu, kau depressed, aku akan keluarkan kortisol dan sebagainya, hormon-hormon. Walaupun tak sengaja doktor, kita bongkok tu kadang-kadang tak perasan kan. Jadi cara yang mudah ialah ubah posture. The moment kita fikir benda tak baik dan sebagainya, kita ubah posture. Dan benda ni ada dalam hadis kan, Nabi sebut kalau marah buat apa? Duduk. Tak boleh duduk baring. Tapi dalam konteks sains hari ni, itu bahasa hadis kan. Tapi dalam bahasa sains hari ni ialah change your posture. Because your body is your mind. Kan? So bila change your posture, kita tengok kalau orang happy dia buat macam mana. Macam lain kan. Posture dia macam lain. Dia angkat tangan. So the moment kita angkat tangan, the moment kita tukar posture pada happy, otak detect benda tu dan kita akan jadi mood happy. Semudah tu. Dan benda tak perlu benda banyak pun kan. Tukar bahasa mudah. Tukar posture mudah. Tukar fokus mudah. Benda tu boleh berlaku dalam sekelip mata. Betul. Itulah mudahnya. Saya rasa dan yakin ramai orang tengah betulkan poster sekarang ni. Postur badan masing-masing. Betulkan duduk tegak semua kan. Moga ceria, bahagia dan dapat menyelesaikan apa sahaja masalah yang mungkin selama ini mendongkol dalam hati kita dan juga menghantui hidup kita. Kalau sikit tadi doktor, macam mana nak lajukan otak? Daripada rasa lembab je kan. Macam mana nak bagi laju dan aktif? Antara benda yang bantu kita untuk lajukan otak, satu, kita kena banyak bergerak. Banyak bergerak, banyak bersenam, tu membantu kita. Dan kita, walaupun kita dalam rumah, dalam pejabat, orang yang bergerak ikut kajian daripada Stanford University dapat buat keputusan dengan lebih baik berbanding dengan orang yang duduk. Kan? Jadi bergerak. Dan saya banyak cerita, even Steve Jobs bila bincang dengan staff dia bawa staff dia masuk balik ke rumah dia. Dia ada backyard yang besar dan dia akan bincang sambil berjalan-jalan untuk generate ideas. Kan? Dan ini dibuktikan oleh sains. Jadi kita banyak bergerak, dilajukan pemikiran. Dalam konteks makanan, kita ambillah makanan yang ada manganese. Bukan mangga kan? Bukan. Okey. So manganese ni ada dalam santan ada. Kan? Dalam dark chocolate ada. Dalam banyak sayur, brokoli dan sebagainya. So ada benda-benda tu. Jadi kita boleh ambil dan benda ni bantu untuk laju kan. The speed processing otak kita. Sampai nak tulis laju tercabut pen ni. Satu dari segi aktifkan diri, kedua dari segi sudut pemakanan pun penting lah yang boleh mengaktifkan otak. Sangat penting pemakanan. Terbaik dia ringkas, sebenarnya semua tu boleh kita lakukan kan, tak mustahil untuk kita buat dan kita harap dapat kita amalkan insya-Allah. Doktor, kita dah sampai ke penghujung perkongsian kita pagi ni. Kita ucap terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada kata akhir dan nasihat doktor pada sahabat-sahabat pendengar kita yang bersama pagi ni doktor. Kata-kata akhir, kata-kata ni datang daripada ayah saya. Dia berguru dengan almarhum Profesor Hamka. Almarhum Profesor Hamka pernah sebut, berjuanglah kamu di saat kamu dilahirkan. Kamu menangis, orang lain ketawa. Berjuanglah kamu hingga kamu mati. Kamu ketawa, orang lain menangis. Allahu Akbar. Teringat pula cerita Dr. Awal tadi, macam mana orang ketawa berjemaah siap pada doktor, tapi akhirnya subhanallah. Moga-moga itu semua ada manfaat yang sangat besar. Bukan untuk diri sendiri sahaja, tapi untuk ummah doktor. Kita doakan semoga Allah sentiasa pelihara doktor. Dan sahabat-sahabat boleh terus follow page Facebook DR Rizal Abu Bakar. Kalau nak menghadiri macam-macam program yang doktor bawakan, insya-Allah boleh ikuti perkongsian maklumat dan juga manfaat Dr. Rizal. Untuk hari ini terima kasih banyak doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih datang bersama Puan Ida pun turut bersama menemani suami
cinta di konti. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia yang berbahagia Dr. Rizal Abu Bakar, tamu kita untuk Inspirasiku. Ya, dan pastinya kalau katakan anda tak puas menonton ataupun anda terlepas poin-poin penting, anda boleh tonton kembali di Facebook live kami, okey? Baik. Dan kita